Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi insyaAllah pada hari ini, petang ini, saya dan tim akan melupuskan barangan-barangan azimat yang telah diserahkan oleh para pesakit. Yang banyak ni, tapi setiap item ni, setiap barangan ni adalah berlainan orang, berlainan pesakit. Jadi kita kumpulkan semua dan kita akan lupuskan pada hari dan saat ini insya-Allah. Tapi sebelum tu kita akan tengoklah ada apa dalam kertas dan kain ini insya-Allah. Yang mana barangan azimat ini haram ya, haram digunakan. Saya tak sebut syirik, saya sebut haram digunakan kerana dalam masa yang sama kita mempercayai Allah SWT Maha Berlindung, Maha memberi rezeki, Maha menyembuhkan. Dalam masa yang sama kita menjadikan barangan ini sebagai pelindung, memberi rezeki yang tidak patut dijadikan asbab sebagai langkah ikhtiar. Yang ni bukan asbab ikhtiar lah. Sebab yang ni tak kena dengan asbab menyembuhkan, asbab melindungi seperti nasi. Hakikatnya Allah mengenyangkan tapi menjadi asbab kita kenyang, seperti air. Hakikatnya Allah menghilangkan dahaga, tapi asbab air itu sudah pasti khasiatnya menghilangkan dahaga dan sebagainya. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, barangan ini tidak patut dijadikan asbab ikhtiar. Tak patut pun. Macam mana benda ni boleh melindungi kita, macam mana benda ni boleh melariskan rezeki kedai kita, macam mana benda ni boleh menyembuhkan kita, sedangkan khasiat menyembuhkan pun tak ada, khasiat kesembuhan pun tak ada pada barangan-barangan ini. Oleh kerana itu tuan-tuan, pada petang ini kita akan lupuskan. Okey, kita tengok yang pertama, apa yang ada dalam warna hitam tu lah. Warna hitam, okay, tunjukkan apa yang ada dalam warna hitam tu. Okey, insya-Allah kita gunting satu persatu. Okey. Ke sini sikit. Okey. Ada apa dalam tu? Okey. Ini katanya adalah untuk melindungi diri dan keluarga, katanya lah. Jadi macam mana benda ni boleh menjadi asbab melindungi kita? Sedangkan Allah yang Maha melindungi kita, berimani, kita imani semua, tapi asbab tu tak kena dengan langkah ikhtiar, tak kena. Seperti spek, kita pakai kegunaannya, kita pakai di mata, tapi tiba-tiba kita ambil spek pakai di kaki. Macam mana nak jadi, nak hilang rabu mata? Kena sesuai dengan asbabnya. Kita tengok kertas ini ada apa. Okey, baik. Tengok sikit. Okey, ada kalimah-kalimah Allah, 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 Allah. Okey, dan kalimah abjad dan kalimah huruf-huruf yang tertentu yang mungkin kita tak dapat fahami maksudnya dengan jelas ya. Baik. Kita nampak ada bintang. Baik. Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Tulisan ini tak salah, bagi saya tak salah lah. Tak ada apa. Cuma nak lipat-lipat dan letak dalam ni, dan kita bawa ke dalam tandas, itu yang haram. Kita letak dalam beg duit, dan beg duit itu letak di punggung kita, itu yang haramnya, tak boleh. Dan kita gantung, benda ni boleh melindungi, memberi rezeki dan sebagainya, tak boleh. Tak boleh. Allah yang Maha melindungi, Allah yang Maha memberi rezeki. Kita bukan bertuhankan ayat. Ingat, kita bukan bertuhankan ayat, kita bertuhankan Allahu Subhanahu Wa Taala. Ayat ni tak salah. Kita bukan bertuhankan ayat, tapi kita bertuhankan Allah. Cuma bagaimana kita menggunakan ayat ini? Ianya untuk dibaca, diimani, bukan dijadikan sebagai azimat. Okey? Selesai. Okey, serahan pesakit yang kedua ada lagi dalam ni. Apa ni? Ini minyak.
Saya tak berani nak sentuh sebab tak pakai sarung tangan. Ini apa ni? Tu apa tu? Dekat sikit. Apa tu? Patung ini. Wih, patung. Macam mana kita anggap benda ni, patung ni, boleh melariskan kedai kita? Apa beza kita dengan orang kafir? Apa beza kita dengan orang kafir percaya benda ni? Orang kafir kata aku sembah patung ni sebagai apa? Sebagai apa panggil? Sebagai perantaraan je. Aku sembah Allah sebenarnya, dia kata. Kita orang Islam apa beza kita dengan orang kafir ni? Menganggap benda ni boleh melindungi kita ni. Ini tak boleh. Kita akan hancurkan ni. Okey, selesai yang kedua. Yang ketiga, ada ke pada ni? Tak ada. Okey. Yang selesai kita letak dalam dekat sikit. Basing dulu, kita letak dalam basing. Semua sekali yang ni. Nanti yang perlu kita bakar, yang perlu kita musnahkan, kita musnahkan. Ada ayat pembatal. Nak ayat pembatal, ambil dalam grup Telegram Asazah Official. Okey. Yang seterusnya apa ada dalam tu? Silakan. Ini batu kita dah rendam selama seminggu dan kita akan beri baliklah kepada tuannya. Dia ni tak ada apa masalah yang ni. Tuan dia siapa ni yang ni? Tapi dia anggap batu ni teras daripada kayu kayan, tak ada masalah, sesuai dengan fadilat dia. Cuma kita pergi gantung sifat-sifat ketuhanan pada teras ni. Itu yang salahnya, itu yang tak bolehnya. Terah ni sesuai dengan khasiat seperti menghilangkan gatal ke, mencantikkan kulit ke, tak ada masalah. Cuma kita gantung dia ni, ada kuasa, boleh melindungi kita. Orang datang nak pukul kita tak nampak jadi dan sebagainya. Itu tak boleh, melebihi, melampau jadi. Okey. Seterusnya, ada apa dalam tu? Ada dah benda ni duduk dalam ni. Okey, ada benda ni dalam. Okey, kita tengok benda apa ni. Nampak tak? Okey, nampak tuan-tuan? Okey. Benda ni ada dalam ni tak? Okey. Dia simpan sekali dengan benda ni. Okey, dalam ni ada yang ni, ada yang ni. Okey. Okey, apa benda ni? Okey, benda ni kita akan ambil, kita akan gunting-gunting. Kita akan selam dalam air selama 1 jam. Air ruqyah lah. Ayat pembatal. Bulu perindu ke apa ni, tak pasti. Tapi yang pastinya, macam mana dia ambil benda-benda ni, letak dalam ni dan anggap sebagai pelaris dan pelindung. Baca Quran duk, semayang malah, kadang lambat semayang, majlis ilmu tak join, istighfar jauh sekali, sangka buruk dengan orang, itulah hari-hari. Jadi tuan-puan, buang akidah kita pada benda ni. Akidah ni akad kita, yang kita ikat benda ni boleh melindungi, yang kita ikat benda ni boleh mengasihi, yang kita ikat orang lain akan tunduk pada kita boleh guna benda ni, yang kita ikat suami isteri kita akan sayang pada kita bila kita pegang benda ni. Suami isteri akan sayang pada kita bila mana kita jaga sikap kita dengan baik, jaga kata-kata kita dengan baik, tidak derhaka, tidak nusyus, tidak carut, tidak maki-maki hamun, tak sangka buruk, balas dengan baik, layani dengan sopan. Itu baru kasih mengasihi. Ini bukan caranya. Ini matlamat tidak menghalalkan cara. Tak dalam tu. Yang ni azimah sebagai pelindung, letak dalam beg duit yang ni.
Macam mana benda ni boleh melariskan kita, boleh melindungi kita? Dia tak dapat bergerak pun. Kita Fatihah pun duk baca, naik kenderaan pun duk baca doa. Anggap benda ni kita memang yakin Allah Maha melindungi, tapi kenapa kita tak doa pada Allah? Kenapa kita gantung doa kita pada benda ni? Ini masalah kita. Ini masalah kita. Doa dah Nabi beri. Nak makan ada doanya, nak naik kenderaan ada doanya, masuk kedai ada doanya, masuk pasar ada doanya, nak masuk masjid ada doanya. Baca doa tu. 3 kul jangan tinggal. 3 kul lebih hebat daripada benda ni. Okey tuan-tuan. Next. Kalau ada yang tak setuju dengan saya, silakan bagi hujah, bagi sumber kesahihan. Silakan. Okey, kita boleh terima. Kalau benda ni betul, kita boleh terima. Kalau ada hujah yang benar, kita boleh terima. Okey. Kalau ia dibenarkan syariat, kita boleh terima. Bahkan saya akan minta orang lain gunakannya. Ini minyak apa ni? Ada minyak dalam. Tak berani situ. Minyak bulu ada tulis. Dekatkan sikit. Atas. Minyak bulu. Bulu menda ni. Pusing. Minyak bulu. Pusing kawan. Minyak bulu perindu. Allahu Rabbi. Sini tak apa. Ingat minyak tu bunuh dia. Minyak bulu perindu ni. Tu. Okey, apa fungsi minyak? Pusak dia sebut. Pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Minyak bulu perindu. Dia letak dalam apa ada minyak ni? Ada bekas dia tak? Ni, dia letak dalam bekas ni. Okey, tadi letak dalam tisu ni. Lepas tu digulung macam pucung gitu. Lepas tu diikat getah dia. Diikat getah dia. Apa fungsi minyak? Fungsi minyak ni guna untuk wangian ataupun urutan dan sebagainya. Okey, kenapa dia letak alam ni? Kenapa dia ikat gini? Cara guna minyak pun salah dah tuan-tuan. Cara guna minyak pun dah salah. Tuan-tuan. Apatah lagi bila kita gantung minyak ni boleh melindungi. Minyak ni kalau kita simpan boleh melariskan. Orang akan tunduk pada kita. Cara guna pun dah salah. Letak macam ni. Letak ikat. Simpan dalam beg duit. Simpan dalam kereta. Simpan dalam rumah. Simpan dalam kedai. Cara guna minyak pun dah salah dah. Dan kita tak tahu lagi apa yang dibaca dalam minyak ni. Apakah minyak ni benar-benar wangi? Buka dah. Tak apa. Mutah pun mutah set kita. Tapi nak bang. Nak bang. Wangi tak? Wangi? Betul? Ustaz Sying pula. Bismillah. Wangi bang lebih teruk pada minyak mutu ni. Dia kata wangi. Bang ni. Bau polah. Dia kata wangi busuk. Kita bau busuk wangi. Cek molek hidung mula. Bang semula. Ilah ni bang molek. Bang semula. Busuk kata wangi ni. Ai dia ni. Hidung sumbak li tu abang ni. Okey, kita tengok wangi busuk. Busuk. Ustaz bau busuk tiba-tiba lah bau wangi. Ni kena ruqyah lah ni. Aish. Okey. Tuan-tuan, bau busuk dak wangi. Okey. Kita khawatir minyak ni. Macam mana kita nak lupuskan minyak ni? Okey. Yang ni kita tak boleh campur lah ni. Dia ambil 1 gelas air. Separuh gelas. Air ruqyah separuh gelas. Lepas tu lah dia ambil garam sikit. Dah. Ambil garam bukit. Ni cara nak lupuskan minyak buluh perindu yang kita tak tahu dia baca apa, yang digunakan sebagai azimat. Okey, saya tunjuk Dan juga cara nak lupuskan minyak mati bunuh kalau ada lah. Kita tengok minyak ni minyak gapo ni. Ni pelik lagi ni. Saya pernah bau minyak mati bunuh, saya sendiri muntah. Lebih teruk daripada minyak ni lah. Okey tuan-tuan. Ini air yang telah diruqyah. Kita ada pesakit ni duduk dalam. Okey. Kalau dengar orang tepik nangis tu biasalah. Okey. Baik. Ni air ruqyah. Ya.
Okey tuan-puan, ada minyak mati bunuh ke, minyak-minyak yang kita khawatir dia baca ada khadam ke dan sebagainya. Okay, minyak ni perlu dicampur dengan air ruqyah dulu. Jangan buang di sungai ya, jangan buang di sungai. Jangan buang di sungai. Kesian pada orang sungai. Ada ketah lah. Ada ketah ke dalam ni? Ada ketah ni. Ada ketah. Ketah benda. Betul tak ada ketah? Terambil. Ambil jarum ke gunting kecil tu. Jangan. Gunting kecil buat gunting rambut bayi hanya. Ambil ni jarum. Set ni kan banyak jarum atas kepala. Apa banyak jarum atas kepala. Sekejap kita campur dulu. Ni ada ketah dalam ni, kita nak buka ketah. Nak tengok ada ketah apa. Ada tulisan apa. Guna minyak kasturi je tuan-puan. Minyak kasturi terbaik dah, Rasulullah kata. Okey lah, tolong jangan titik minyak ni atas meja kita. Jangan. Okey, yang kedua tuan-puan, saya akan ajar. Tak terlupa. Okey, ni air yang telah diruqyah. Okey. Kemudian kita campurkan dengan garam. Garam bukit tuan-puan, garam bukit. Garam bukit. Okey, kita ambil garam. Bukan garam buat masak tu. Kalau tak ada tak apalah, garam dapur pun. Ni garam bukit. Kita ambil 1 cubik saja, campur. Dia akan neutral balik dan pengaruhnya akan hilang. Okey dah. Pengaruhnya akan hilang. Garam bukit Ustaz jual, belum jual lagi. Sebab kita tengah mencari garam bukit yang terbaik. Dan kita masih mencuba. Ada rambut. Macam mana beli benda dalam minyak ada rambut? Allahu Rabbi. Kalau nak pakai minyak kasturi je tuan-puan. Pakai minyak kasturi. Kita ada minyak kasturi. Tolong ambil minyak kasturi jap. Satu. Kita tak ada bubuh rambut dalam minyak kasturi. Bacaan pun bacaan jelas, ayat-ayat Al-Quran. Harganya pun mampu milik semua. Kita jual murah je. RM15 je ni kasturi Ahsaza ni. Tak ada capur rambut apa. Bau pun wangi tuan-tuan. RM15 je. Harga mampu milik. Tahun lepas naik harga dah, tahun lepas. Semua naik harga tuan-tuan. Orang lain dah naik harga RM30, kita masih kekal RM15, the best price. Okey. Baik, ada rambut tadi, betul? Mana rambutnya? Mana rambut? Oh, ni ada rambut tuan-tuan. Ini kita tak tahu dia bubuh bulu apa ni. Rambut ke ataupun bulu benda lain, bulu betih ke bulu apa, kita tak tahu. Kita ambil guna. Aduh. Baik, ada ketah dalam. Tak boleh buat. Macam ada ketah dalam. Nampak tu apa? Ada ketah tu. Jadi kita nak mudah, kita selam belaka. Selam, kita dah baca ayat pembatal pada garam dan juga air tadi. Jadi kita biarkanlah. Dan juga tisu dia tadi. Kita rendam selama 1 jam. Okey? Selama 1 jam. Air ruqyah yang telah diruqyah, ayat-ayat pembatal. Minyak tadi. Dan kita campur garam bukit. Okey, kita biarkan selama 1 jam. Selepas tu macam mana tu? Kita tanam je dalam tanah. Jangan buang di sungai, kesian orang. Okey. Jangan buang tong sampah, kesian kepada set-set majlis daerah yang kutip sampah tu. Okey, next. Kita yang ni. Minyak tibun tu. Buka ya. Sini. Buka. Kita cam. Biasa kalau botol minyak tibun ni, dia besar ni ataupun besar ni. Paling besar ni. Tak ada besar ni ya. Besar. Dia besar ni. Botol dia kecil ya minyak tibun ni. Ustaz, macam mana nak beli minyak kasturi? PM dengan admin produk ya. Okey. Tolong seorang bagi nombor admin dalam live ya. On the way. Okey. Okey, kita nak tengok yang tu. Tu admin telah pingkan
untuk pembelian minyak kasturi ya. Minyak kasturi ni pelbagai guna. Lampaklah Allah buka. Boleh. Okey. Numpang tak ni? Okey. Ada ke apa ni? Ada. Dalam minyak ni ada tak apalah. Ada jarum, ada rambut. Macam manalah orang tu boleh guna. Ada jarum, ada rambut ni. Dan ada benda au ni. Nanti bismillah. Minyak sabang. Busuk. Sumbat hidung bang. Pakai sarung tangan tu ustaz, tak apalah. Kalau kita sakit ramai ustaz ada. Dia tolong ruqyah. Bila lagi kita nak rasa ruqyah, asyik ruqyah orang je. Nampak tuan-tuan? Okey. Ustaz pun kena juga. Ya kena. Nabi pun kena sihir kita lagilah. Kita campur dalam tadi. Ada jarum tak? Jarum tadi, jarum guna ni, bor guna. Okey, setelah kita ambil tu atas kepala. Ni kepala gulawal. Kenapa pun ranting kayu? Ini ranting kayu ni, buluh perindu rasa. Tahu tak pasti. Kita dekat. Ini macam nampak macam barangan sihir ni tuan-tuan. Tak sama ada sihir hitam atau putih. Ini kita kena keluarkan minyak dia ni. Ini bahaya sikit. Tak berani dah bahaya ni. Si baik tu dia serahkan. Endam je lah. Tak diguna dah jarum ni. Okey. Next, yang ni untuk kau pelaris tak? Kecantikan diri. Macam mana benda ni boleh melariskan diri cantik? Benda ni nak gonyoh di muka pun tak boleh tu apa? Ni benda ni nak guna untuk badan, nak gonyoh mana? Gonyoh ni dalam bahasa Arab apa? Gosok. Nak gosok di muka pun tak boleh ni benda ni. Bang wangi pun tak. Macam mana benda ni boleh mencantikkan diri kita? Tu apa? Nak cantik pakai meriki lah. Biarlah mahal meriki tapi itu bukan barang azim. Pakai tu apa? Kalau nak cantik pakai cuci muka, pakai apa moisturizer, pakai beduk dan sebagainya. Ni benda ni macam mana boleh nak mencantikkan kita benda ni? Nak ganti kayu, macam mana ganti kayu boleh mencantikkan kita? Tak faham saya. Tak faham. Potonglah, baca al-falaq an-nas, letak dalam baldi. Sikit. Yang ni satu lagi ni. Ni pelaris ni, ada benda lain dah. Ni pelaris. Kalau disimpan sebagai koleksi tak apa masalah. Cara mendapatkannya pun tak kena. Pergi kat rumah buruk-buruk, minta dengan jin, baca ayat-ayat tertentu, jampilah. Kemudian benda ni akan jatuh dari bucu-bucu bumbung rumah. Kita pun ambil simpan pelaris. Adapun kita pergi ada hutang dah apa, orang bagi, pakcik bagi. Katanya ambil dari alam sebalik mata dan sebagainya. Jangan kita gantung doa kita pada benda ni. Jangan kita gantung sifat-sifat ketuhanan pada benda ni. Jangan. Doa pada Allah. Cari rezeki yang baik. Ada lagi tak? Ni? Ni ke apa ni? Tidur, dia mimpi, lepas tu bangun jumpa. Ni. Tak cara lah mimpi ni barang jin belaka. Kita tidur mimpi batu ni boleh melindungi untuk kegunaan kita dan sebagainya, untuk orang sakit ke rendah lain. Macam mana batu ni ada khasiat? Tak ada khasiat apa batu ni, orang letak dalam aquarium je. Okey. Ni batu ni. Nak beristinja pun tak boleh ni batu ni. Sakit ni kalau kena tak boleh. Tak payah tuan-tuan. Okey, insya-Allah. Okay, kita elakkan guna barang azimat ini. Saya boleh halam mimpi ni ustaz. Lantaklah halam mimpi ke apa. Rasulullah dapat Al-Quran dari Jibril itu lebih mahal. Guna Al-Quran. Guna ubat yang doktor bagi je dan sebagainya. Yang ada khasiat. Ini batu tak ada apa-apa khasiat. Orang letak dalam air aquarium je untuk ikan je ni tuan-tuan. Ikan pun tak makan batu, tak simpan batu. Kita perlukan batu ni buat apa? Untuk pelaris dan apa. Okey. Gunakan akal yang waras tuan-tuan. Tak boleh guna.
Okey, sesar barangan ni semua kita akan rendam selama 1 jam. Dan benda-benda dalam ni semua tadi kita akan rendamkan kita akan rendamkan air boleh, ataupun bakar. Ni azimat boleh bakar. Kalau barangan sihir jangan bakar. Okey, kita ada lagi ni dalam ni, banyak lagi ni. Kain kafan dan sebagainya ni. Tak apalah. Yang tu kita akan tengok balik nanti. Jadi tuan-puan, jadi rahmati Allah SWT, tak payah guna azimat. Kalau tak payah guna azimat, saya beri benda yang lebih baik pada azimat. Tuan-puan guna benda ni. Guna produk-produk ni je tuan-puan. Produk ni tuan-puan bukan azimat. Yang ni minyak kasturi ada khasiatnya tertentu, bahkan ada dalam hadis Nabi SAW, minyak itu baik. Tak payah pakai minyak cenuai. Pakai minyak kasturi je dah. The best price, RM15 telah diruqyah. Guna benda ni je. Kalau malas baca Al-Quran tu, guna benda ni je. Okey tuan-puan. Kalau malas sangat nak baca doa, guna benda ni je. Mudah. Okey. Pasti ada khasiatnya yang telah dikaji, diberitahu oleh alim ulama, bahkan Nabi mengiktiraf minyak kasturi. Guna benda ni je. Siapa lagi? Okey, untuk kesihatan badan tadi, guna minyak habatus sauda. Habatus sauda itu saiz yang kecil tetapi manfaatnya besar. Guna benda ni je. RM20 je tuan-puan. RM20 je. Okey, boleh guna selama 2 bulan kalau guna hari-hari. Dan kalau guna seminggu sekali, setahun baru habis tuan-puan. Baik, tuan-puan dirahmati Allah SWT, 30 ml RM20 sahaja. Baik untuk kesihatan badan, baik untuk saraf, karbohidrat, menambahkan tenaga, dan ianya meningkatkan imunisasi badan. Tuan-puan dirahmati Allah SWT, yang sakit kulit dan sebagainya tadi, boleh guna ni. Olive, minyak zaitun khas untuk kulit dan rambut, RM30 sahaja. Telah diruqyah dengan ayat-ayat ruqyah. Okey, kita tak jual ayat ruqyah, kita jual produk. Okey, faham ah? Cuma untuk keberkahan sahaja kita baca ayat ruqyah. Rumah diganggu jin dan sebagainya, ni gunakan yang ni. Spray wangi, RM berapa ni? RM18 sahaja. RM18. Berapa ml ni? 500 kan? 500 ke 300 ml? 5 kan? Tapi kenapa kita tulis sini 300 ml? Yang ni stiker lama. Sebenarnya 500 ml sebenarnya. 500 ml. Nak sembuh macam mana spray ni? Ada. Kita tak pasang lah. Ada ni. Tuan-puan beli ni, kita akan bagilah ni. Okey, nanti tuan-puan pasang sendiri lah, sebab kita nak post supaya tak tumpah dan sebagainya. Nanti tuan-puan pasang sendiri. Baca ayat kursi, sembuh dalam bilik, bilik bayi, satu rumah, sambil baca ayat kursi. Dan dah ada tata cara guna. Scan pun boleh. Yang ni pun ada. Okey. Tuan-puan dirahmati Allah SWT. Set mandian pula. Tuan-puan boleh gunakan ni. Refreshing body shower. Refreshing body shower. Ada nombor NOT lagi ni. Diiktiraf KKM. Kelulusan. Okey. Dan kurang bahan kimia. Okey. Body shower untuk sabun mandian bidara, minyak zaitun, argan oil untuk kesihatan badan dan kebaikan kulit anda. RM49 sahaja. Tuan-tuan dirahmati Allah, untuk shampoo pula. The best shampoo in the world. Asazah Official Hair Treatment Shampoo. Tuan-tuan guna shampoo ni tak perlu pakai apa dah? Conditioner dah. Sebab dia melembutkan dah. Tak percaya, cuba guna. Rambut anda akan semakin lembut dan semakin segar. Okey, dan semakin hitam rambut tersebut. Tu. Okey. Yang mewarna-warna rambut sebelum ni, anak-anak ada pakai pewarna rambut, gunakan yang ni. Dia akan tanggalkan semua pewarna rambut tersebut. Okey, tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Untuk makan pula adalah yang ni. Kerupuk ikan tambang masih ada original sebarang takir. Ikan tambang. Dia tak banyak kanji, dia banyak ikan tambang. RM berapa ni? Berapa? RM20 sahaja tuan-puan. Okey tuan-puan. Dan begitu juga dengan buku pun ada untuk bahan bacaan Ruqyah Mandiri Muslimah, dan buku saya sendiri Panduan Asal Ruqyah, bacaan kaedah bahan. Okey tuan-puan. Itu saja, saya kena rawat pesakit dulu. Boleh? Gaharu dah habis tuan-puan. Gaharu dah habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.